Today is all about kelas tambahan. Okay, it's all about kelas tambahan. So, kita akan terus je. Okay, hari ni cikgu tak ada buat macam nak bercerita-cerita banyak lah. We straight away go to belajar. I know. It sounds like, hari Sabtu kena belajar juga ke? Ya, sebab ini adalah hashtag kelas tambahan. Okay, so dekat sini kita nak belajar tentang persamaan linear. Okay, persamaan linear. So, persamaan linear, apa yang you kena tahu, ialah dia ada kaitan dengan huruf-huruf lah. Okay, I give you an example sebab hari ni cikgu nak fokus kepada persamaan linear serentak. Okay, so we're going to focus on persamaan, okay, linear serentak. So it's called simultaneous linear equation. Simultaneous linear equation. Okay, so I'm going to give you a few questions. So kita kena try. Okay, sampai pukul berapa? Yang ni akan sampai pukul 5 hingga 6, 1 jam. Okay, 5 hingga 6. Nak pergi toilet tu sebentar lah. Lepas setengah jam nanti kita pergi break, toilet break. So sekarang kita dengar dulu. Okay, persamaan linear serentak ni, saya bagi kamu satu contoh tau. Okay, so contoh kat sini, dia bagi N. Okay, tolak dengan 2J sama dengan 9. Okay, lagi satu dia bagi macam ni. N tambah 7J sama dengan negatif 9. Nampak kan? Okay, so dekat sini kan, I want to write down. Kita nak mencari nilai J. Okay, kita nak mencari nilai J. Okay, so dekat sini, I am going to use this method called elimination method. Kita akan menggunakan cara elimination. Penghapusan. We are going to use penghapusan. Okay, penghapusan. Okay, dekat sini, kalau you nak cari nilai J. Tengok kalau nak cari nilai J, kamu perlu hapuskan. Kalau dia nak cari J, nampak ni, J, dia nak cari J. So, kita kena hapuskan N. So, kita hapuskan nilai N. So, kena tengok ni. Kita hapuskan apa? Nilai N. Kalau nak cari J, kita hapuskan N. Macam mana nak hapuskan N? Cuba tengok dekat sini. Macam mana kita nak hapuskan N? Okay, here is N. Ini pun N. Macam mana kita nak hapuskan N dekat sini? So, kita nak buat satu N dengan satu N. Macam mana kita nak hapuskan dia? Macam mana satu dengan satu boleh jadi kosong? Korang buat apa? Tambah ke tolak? Satu dengan satu. Macam mana jadi kosong? Tambah ke tolak? Tolak. Okay, so kita tolak. So, I guna pen lain lah. Kita tolak. Okay, jom kita tolak. Tolak. Semua orang pun tolak. Semua kat sini, semua kita tolak. Dalam matematik ni kita panggil dia adil. Adil tahu tak maksud adil? Adil tu maksud dia semua kena tolak. Semua kena tolak. Okay, so kalau kita tolak, jom kita tengok. Satu tolak satu jadi berapa? Satu tolak satu jadi berapa? Kosong. Kosong kan? So, kalau kosong maksud dia sudah hapus. Kalau sudah hapus, kita boleh potong. Jangan tulis kosong. Tak perlu tulis kosong. Potong je. Potong dia je. Okay, sekarang kita tengok. Negatif 2, tolak positif 7. Negatif 2, tolak positif 7. Jawapan korang dapat berapa kat sini? Jawablah. Negatif 2 tolak positif 7. Jawapan dia negatif 9. Good. Fancy Su. Saya nampak korang punya jawapan kat situ. Okay. Negatif 9J. So, you get here. 9 tolak 9. Kita dapat apa? 9 tolak 9. Kita dapat 18. Okay. So, now kita nak cari J. Apa you buat? Negatif 9 ni kalau pindah di sebelah, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 18. Yang ni darab korang. Darab
Negatif 9 ni darab. Kalau pindah sebelah jadi apa? Bahagi negatif 9. So kita akan dapat jawapan dia adalah J sama dengan, kita potong, kita dapat apa? 2. So negatif 2. Dah dapat jawapan. Okay, dah dapat jawapan. Happy? Senang? Senang je kan? Okay, come. Let's try another question yang also senang juga. Okay, let's try another question yang senang juga. Kita tukar paper. Okay, kita tukar paper. Alright. So, sekarang kita nak tengok pula kita punya second question. Soalan kedua. Okay, soalan kedua. M tambah H sama dengan 3. Okay, lagi satu. 4M tambah H sama dengan negatif 15. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak cari nilai M. Okay, dia nak cari nilai M. Okay, sekarang kamu bagi tahu saya. Kalau nak cari nilai M, kamu kena hapuskan siapa? Kalau you nak cari nilai M, kita nak hapuskan siapa? Tengok, dia nak cari M. Maka, you have to eliminate, you have to hapuskan a different alphabet. Kalau M you nak cari, kita hapuskan H. You hapuskan H. Okay, bila you nak hapuskan H tu kena jadi kosong tau. Okay, macam mana nak jadikan kosong? Cuba tengok kat sini ya. Okay, yang ini 1. Yang ni pun 1. 1 dengan 1, macam mana kita jadi kosong ni H? 1 dengan 1, macam mana kita jadikan dia kosong? Tambah ke tolak? Minus, very good. So, 1 minus 1. So, we do minus 1. Okay, ingat this word called apa? Adil. Adil bermaksud semua orang kena tolak. Nampak? Semua orang kena tolak. Okay, so kita tengok dekat sini. Kita kira lah. 1 tolak 1 dah tak ada, hapus, cancel. Tak perlu letak kosong. No need to put 0 dah. No need. Okay, now kita tengok ini pula. 1 tolak dengan 4. Jawapan berapa? 1 tolak 4. Siapa dapat? Bagi tahu. 1 minus 4 answer. Don't lah use calculator. Tak ada. Negative 3. Yes, negative 3M. Sama dengan 3. Negatif. Jadi tambah. 3 tambah 15. Jawapan 18. Okay. So next one kita nak cari M. Macam mana? Negatif 3 kat sini. Yang ni darab. Kalau pindah ke sebelah jadi apa? Bahagi. So we have to bahagi dengan negatif 3. Jawapan M adalah 6. Negatif Okay, so dah settle. Semua faham? Senang je. Okay, so senang je. Kita nak pergi to the next question boleh? Kita tambahkan lagi benda yang kita boleh masukkan. Okay, so the third question, come. Everybody clear kan? Simple je. Hari ni we do question yang daripada form 1 tapi korang jangan terkejut. Soalan ini keluar dalam SPM kertas 2 persamaan linear serentak. Okay? Yes, this working can use in your exam, of course. Yes, can. Okay, yes, can. Okay, ada orang tanya macam ni. Jap, I nak tengok ada soalan dia tanya macam ni. Dia kata, Cikgu, kenapa negatif 3 kalau kita pindah, kenapa tak jadi tambah? Korang. Ini darab ni, you see or not? This is a times there. This is times. Darab. Kalau pindah sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bila dah tukar jadi bahagi, janganlah tukar negatif. Kalau you pergi tukar darab jadi bahagi, dah tukar satu benda. Sekarang you nak tukar negatif jadi positif, dah tukar 2 benda. No, tak boleh. Okay, cannot. Jangan pindah. Jangan pergi jadi positif No, tak boleh. Okay, kita pergi the next one. Soalan yang seterusnya. Okay, kita pergi sedikit macam ni. Yang ketiga sekarang. Okay, jom.
3W tolak dengan X sama dengan 13. Okey. Yang ini ialah W. Tolak dengan X sama dengan 1. So, dia ada 2 persamaan linear. Okay, so sekarang ni, I want to find this. Cari nilai W. Okay, ladies and gentlemen yang ada di sini boleh bagi tahu saya tak? Kalau saya nak cari nilai W, saya kena hapuskan siapa? Saya kena hapuskan siapa? Kalau nak cari W, you want to find W, you have to hapuskan the X. So, hapuskan X. Okay, hapuskan X. Okay, how to hapuskan X? Kita tengok kat sini. Macam ni, tengok ni ya. Okay, this is negative 1. Okay, this is negative 1. Saya nak hapuskan, you try to tengok negative 1, negative 1. Nak buat apa dengan negative 1? Untuk dapatkan dia hapus jadi kosong. Siapa boleh jawab? What you have to put in this box? Apa yang you kena letak dalam box ni? Ada orang kata tambah. Okay, jom kita try. Kita tambah lah. Okay, tambah. Nampak? Okay, cikgu tambahkan tau. Okay, lepas tu, you cuba tengok. Negatif 1. Positif negatif jadi negatif 1. Weh, korang ni dapat negatif 2 lah. Negatif 2 lah. Salah. Tak boleh. Sebab saya nak jadikan dia kosong. So, you cannot put plus. No. Cannot put plus. Okay? So, you kena buat apa? Letak tolak. Everybody letak tolak. Letak tolak. Negatif jadi apa? Positif. So, put a positive here. Sekarang bagi tahu saya. Negatif 1 tambah 1, adakah dia kosong? Yes. Okay? Alright, so sekarang ni, kita tengok dekat sini, kita kena buat apa? Kita kena tolak. You see? Tolak. Okay, so let's tolakkan. Tolak, and tolak. Remember, this one always must be adil. Semua orang tolak. Everybody kena tolak. Sekarang kita buat per. Okay, yang mana yang akan jadi hapus? Potong ni terus. Potong terus. Sekarang kita ambil 3 tolak 1. 3 tolak 1. Dapat berapa tu? 3 tolak 1 berapa? 2W. Okey, 2W. Sama dengan 13 tolak 1 ialah 12. Okey, saya nak dapatkan W. Apa you buat? Yang ni darab ni. Tengok, dia kahwin. Melekat tu. Married couple. Melekat. Darab ni. Pindah sebelah jadi apa? Bahagi. Okay, bahagi. So, apa jawapan dia? W equals to 6. We got the answer, guys. Okay, ada yang tanya. Kenapa potong? Korang, potong tu maksud dia jadi kosong. Kalau kosong, tak payah tulis. Kita potong terus. Okay, tak payah tulis. By the way, this is a free tuition class. Free tuition class. Saya tak pernah pun buat free tuition class. Adalah. Maybe 1-2 time je. Selainnya, student kena bayar yuran bulanan. So, this is basically a free class. Seriously, guys. You can ask your friends to join in because jarang saya buat free class macam ni. Because of we supporting TikTok. So, we are going to do class tambahan for you guys. Okay, so I hope it benefit you. Kita pergi to the next question boleh? Question nombor yang keempat. Okay, question nombor yang nombor 4. Jom, lagi sekali. Sekarang kita naik upgrade sikit boleh? Upgrade sikit. Upgrade sikit tu maksud dia kita naikkan dia punya soalan susah sedikit lah. Sedikit susah je, okay? Let's see. We have to go simple first. If I go straight away hard, everybody run away. Okay, now we go to this one. 3P, this is number 4. 3P plus 4Q equals to negative 25. Okay, you see this question here? 3P plus 4Q equals negative 25. Lepas tu kita ada lagi. 6P tolak 2Q equals to negative 10. Okay, so now the question is,
Soalan dia adalah mencari nilai Q. You tell me. Mencari nilai Q. Saya guna hapus ya, penghapusan. You're using in AddMath Form 4. You have to hapuskan for 3 persamaan linear, right or not? Okay, but for this one we have only 2. So, cari nilai Q. Kita kena hapuskan siapa korang? Kalau nak cari Q, hapuskan siapa? Hapuskan P. We need to hapuskan P. Hapuskan P ya. Okay, so now kita tengok P ni. Yang ni pun P. Weh, ini pelik dah ni. Dah belik dah ni, tengok ni. Ini 3, ini 6. Macam mana nak hapus jadi kosong? Okay, sekarang kamu kena tengok ni sikit ya. Kena fahamkan this word called hapus. Okay, macam mana you nak hapuskan? How you want to hapuskan something? So, I'm going to ask you. Kalau 5, macam mana kita nak hapuskan nombor 5? How to hapuskan nombor 5? Macam mana nak hapuskan nombor 5? Kena sama nombor baru jadi kosong. 5 minus 5 must become 0. If I say another one, 6. Macam mana 6 nak jadikan kosong? So what you do? Tolak dengan 6. Macam gitu. Okay, so apa yang you nampak dekat sini? What do you see here? Nombor mesti apa? Nombor, tengok besar tu. Nombor mesti apa tu? Nombor mesti sama. Okey, nombor mesti sama. Jom, kita tengok yang ni pula. Pergi balik kat sini. Okey, macam mana kita nak hapuskan untuk P? How to hapuskan P? Nombor kena sama. 3 dengan 6 mesti jadikan sama. Boleh tak yang 3 ni jadikan kepada 6? Darab 2. Good. Yang menjawab tu bagus tu. Darab 2. So, semua kena darab 2. Semua darab 2 korang. Okay? Ingat this word. Must be fair. Adil. Everybody must darab 2. Yang bawah jangan tukar apa-apa. Okay, jom kita tengok. 3 darab 2. 6P. 4 darab 2, 8Q. Sama dengan 2 darab negatif 25, negatif 50. Nampak? Okay, then kita tengok this one pula. 6P, kita tulislah, tak tukar pun. Sama. Negatif 2Q sama dengan negatif 10. Now you tell me, 6 dengan 6, how to hapuskan? Plus or minus? 6 tambah 6 dapat kosong ke 6 tolak 6? Tolak. Good job. Now we have to potong. Remember I said potong? Potong dia. Jangan tulis kosong. Kat sekolah kalau suruh tulis kosong tak payah. Okay, tak payah. Potong je lah, tak payah tengok dia. 8. Tolak 2. Come on, jangan guna kalkulator. 8. Tolak 2 berapa? 8. Tolak 2 berapa? Siapa dapat? Thank you very much. Thank you. Nampak ni? Cuba pronounce benda ni. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Okay. Negatif 50. Tolak 10. Jangan guna kalkulator. Berapa jawapan? Jangan guna kalkulator, berapa jawapan? Negatif 40. Okay, dapat tak negatif? Jangan lupa negatif tu. Now, kita nak carikan Q. Senang gila ni. Pindah sebelah, kita akan jadi bahagi 10. Dapatlah jawapan. Negatif 4. Teng. We got it? Okay, so siapa yang lemah maths ni, cikgu buat slow and steady so everybody can benefit with it. Okay? Now, kita pergi to the next one. Boleh? Still okay ya? Okay, nombor yang kelima. Nanti kita naikkan taraf sikit lah. Slowly. Okay, so now kita tengok yang ni. Nombor yang kelima X plus 3Y equals to 16. Okay. Then next one. 3X plus Y equals to 24. Okay. So now saya nak cari ni. Cari nilai X.
Cari nilai X. Okay, so let's see this one. Cari nilai X. The first question is, siapa you nak hapuskan? Siapa you nak hapuskan? Nak cari X, you hapuskan Y. Make sure Y dia kena jadi kosong. Ada problem tengok ni. Kenapa Y dia tengok? Y. Kenapa Y kat sini? Y dia 3, yang kat sini 1. Ingat tak tadi saya kata apa? Tadi saya kata apa kat sini? You still remember tak? Recap balik. Tengok ni. Okay. Tengok ni. 5 tolak 5. 6 tolak 6. Nombor mesti sama baru boleh hapus. Nombor mesti sama. Okay. So now kita tengok kat sini. Macam mana nak jadikan 1 jadi 3? Pandailah korang. Darab 3. Semua orang darab 3 kat sini. Yang ni pun darab 3. Because I call it what? Adil. Simple lah. I know lah. I keep saying simple. Yes. Because I want to make sure that korang realise matematik tak susah sangat. Kena make sure dia simple. Then you feel happy bila buat. Okay, kita buat. Salin dulu. X. Yang ni pun salin. Sama dengan 16. Okay? Now, kita tengok ni. 3 times 3, 9x. 1 times 3, 3y. 24 times 3, 72. All okay? Settle. Now, kamu bagi tahu saya. 3 dengan 3, macam mana nak jadi kosong? Tambah ke tolak? Tambah tolak? Jawab. Tambah tolak? Thank you very much Shanong. Shanong pula jadi. Tolak. Okay, everybody tolak. Now, yang ni, yang part yang matematik saya paling suka ialah suka cancel. I love to cancel stuff. Cancel je. Cancel je lah. Dah jadi kosong dah tu. So, yang ni. 1 tolak 9 ni. Ini penyakit pelajar sekarang. Selalu tekan kalkulator terus. Janganlah guna kepala je. 1 tolak 9 berapa? Negatif 8. Very good. Negatif 8x sama dengan. And then 16 tolak 72 kita dapat negatif 56. Okay, sekarang nak carikan x. Ini yang soalan yang orang selalu salah ni. Macam tadi. Kalau ni nak pindah sebelah, jangan letak tambah 8. Ini ialah darab. Darab ni. Darab. Pindah sebelah jadi apa? Jadi bahagi. So, let's bahagikan. Bahagi dengan negatif 8. Jangan tukar jadi positif Okay? Jangan tukar jadi positif. Siapa yang tukar jadi positif? Jangan tukar. Sebab yang ni darab. Yang ni dah tukar bahagi, dah tukar satu benda cukup. Sekarang potong je. Sekarang X dia berapa? X dia 7. 7. Everybody settle. Okay, ada student yang tanya, cikgu buat private class. Okay, cikgu tak buat, cikgu tak buat private class sebab cikgu punya timing untuk tuition class dah memang busy dah. So, kalau nak join tuition class, boleh saja DM dekat Instagram, okay? Alright, for STPM, sorry, cikgu tak ajar STPM level. Cikgu dulu ambil STPM, tapi STPM level cikgu tak ajar. Okay, last one. I rasa last one untuk yang ni. Okay, I nak buat something a little bit different. Okay, a little bit different. Come. Cikgu ajar Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5, Mathematics. Form 1, Form 2, Form 3, Mathematics and Science. Okay, online class available, guys. All you have to do is just DM me on the Instagram, okay? I'll reply you. Okay, now we go to the last one for this chapter. F tolak bahagi 2. Okay, F bahagi 2. Tolak dengan 2H sama dengan negatif 10. Teng-tereng, sekarang ada pecahan pula. Alamak, ada pecahan. Okay, ada pecahan. Okay, sekarang ni. 3H tolak F sama dengan 13. Okay, korang boleh bagi tahu saya tak? Dekat sini siapa yang kamu paling benci sekali kat sini? Yang paling you tak suka kat sini? Nombor mana you tak suka kat sini Somebody tell me, nombor mana you tak suka kat sini?
Nombor mana you tak suka kat sini? Yang pecahan tu, yes, yang pecahan tu. Okay, so kalau you tak suka yang pecahan tu, apa yang kita akan buat? Kalau you tak suka pecahan tu, you tak suka nombor 2 ni kan? Okay, saya ajar kamu ya. Tak suka nombor 2, you darab 2. Kalau tak suka nombor 2, you darab 2. Dan ingat, semua orang kena darab 2. Okay? Okay, so sekarang, kalau dia darab 2, darab 2, darab 2, yang ni boleh potong. I suka potong-potong kan? Potonglah dia. Potong-potong. So sekarang kita dah dapat apa kat sini? Jom kita tengok. Kita dah dapat F dah je. F only. Okay? Minus 2 times 2, 4H. Equals to negative 10 times 2, negative 20. Nampak? Okay, sekarang. Korang nampak tak susunan yang nombor 2 ni? This is persamaan pertama. Yang ni persamaan kedua. Yang kedua ni ada nampak pelik tak? Cuba bagi tahu saya. Apa yang pelik kat sini? Siapa boleh bagi tahu? Susunan dia. Tengok. Susunan dia. Yang ini siapa dulu? Yang ni siapa dulu? Yang ni F. Yang ni F. Tapi kenapa kat sini F dia dekat sini? So you kena buat apa? Switch places. Tukar tempat. Tukar tempat. So saya akan susun ya. Tengok tau. Saya nak susun untuk yang kedua ni. Okay, susun. F, negative F letak depan. So negative F. Then this one plus 3H. Sama dengan 13. Boleh? Sama dengan 13. Okay, so simple kan? So sekarang cikgu nak cari ni. Cari nilai H. Cari nilai H. Siapa you kena hapuskan? Siapa yang you perlu hapuskan? Hapuskan F. Very good. Hapuskan F Cuba tengok kat sini. Ini 1. Ini negatif 1. 1 tolak 1. Macam mana ni? 1 nak buat apa dengan negatif 1 dapat kosong? Letak apa kat sini? Tambah. Kena tambah. Okay, so let's tambahkan semua tau. Tambah, tambah, tambah. Okay, yang ni boleh potong. So kita dah dapat kat sini dah. Negatif 4 tambah 3 dapat negatif H. Sama dengan negatif 20 tambah 13. Kita dapat negatif 7. Yang ini boleh potong korang. Macam ni je. Dapatlah H ialah 7. Dan. Okay. H ialah 7. Done. Alright, so kat sini I hope you faham ya, sebab ini sebenarnya basic untuk kamu buat at maths. Also got the paper on persamaan linear serentak yang ada 3 persamaan yang diberi. Okay, senang kan? Faham ya? Easy ni. Alright, serius lah yang apa negatif tu boleh potong. Serius lah korang, serius. Okay, cikgu since ada masa sedikit, cikgu nak, sebab cikgu dah habis untuk bab ni nanti nak pergi ke tak samaan linear. So, cikgu bagi tahu sedikit dekat sini. Ada macam trik dia tahu. Trik-trik untuk buat maths Saya bagi tahu sedikit lah. Kalau dia bagi negatif Y, nampak? Alah, pen ni macam tak best je. Okay, bagi another pen. Letak black pen je lah. Okay, yang ni. Kalau dia kata ada negatif 5, jawapan dia boleh potong je. So, dapat jawapan Y equals to 5. Simple, right? Okay. Now, ada another one where you can do, especially those of you yang baru belajar. Okay. Yang ni, negatif X sama dengan 3. Apa you buat? Negatif bagi dia. Dia dapat negatif 3. Yang ni dapat positif. Ini jawapan kamu. Okay, faham ke? Alright, then ada lagi tau. Ada some of the things yang trik-trik dia kalau you nak tengok. Okay, kita tengok. Negatif X. Okay, sama dengan, contoh cikgu bagi lah. Y tolak 5. Okay, contoh macam ni. Okay, contoh kalau cikgu kata nak X je. Apa hal yang negatif tu kat sini?
Saya nak X je. Apa saya patut buat? Apa saya patut buat? Korang rasa? Pindah sebelah kan? Ingat, kena adil. Kena pindah dua-dua. So, dia akan jadi apa kat sini? Kalau ni positif, positif dengan negatif jadi negatif Y. Negatif dengan negatif jadi apa? Positif 5. Dapatlah jawapan rumus untuk X. Okay? Okay. So, these are the tricks lah. Few things yang boleh bagi tahu. Alright. Now, sekarang kita... cikgu saya punya laju mengajar. Okay, so hari ni memang saya nak buat just a simple and then relax. Make sure everybody yang masuk ni faham je. Okay, not going to give you some bombastic punya mathematic question, tak lah. Okay, sekarang nak pergi toilet sekejap. Pergi toilet. Kita akan ambil 3 minute break. Okay, 3 minutes break je. Go and let your friends know if they want to enter this class. Yeah, I know TikTok online class. Okay, so I'm going to continue talking je. Let's go. Yes, let's go. Okay, so ketaksamaan linear. Okay, let's start with a simple one first. Okay, senang-senang dulu boleh? Korang, siapa yang tak tahu bentuk ni kan? Hai, nak kena ketuk kepala. No lah, sekolah obviously. Ketuk kepala. Ini apa ni? Lebih apa? Lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil ke lebih besar? Lebih besar, good. Lebih besar. Sekarang saya nak tanya, apakah nilai X? Bagi saya 3 cukup lah. 3 je cukup kot. Okay, apakah yang lebih besar? More than. Okay, lebih besar. Senang je lah. Lebih besar dari 10, 11, 12, 13. Clever. Now we go to the next one. X lebih besar sama dengan 10. Nampak? Okay, so yang ni nampak tak dia ada sama dengan? So, apakah nilai X? Saya nak ada 3. Ada 3 jawapan. Kalau dia kata sama dengan, yes, clever korang. Kena ada ni lah. Dia kata sama dengan 10 kan? So, letaklah 10, 11, 12. Okay, bagus. Okay, sekarang basic dah faham kan? Go, next one. Sekarang kita buat macam ni. X tambah 3 lebih besar sama dengan negatif 2. Okey? Boleh? Okey, kita try yang ni dulu. Okay, kita try yang ni dulu. Saya nak cari X. Apa you buat dengan positif 3 pindah sebelah jadi apa? Okey? Jadi negatif ni. Positif kalau pindah sebelah jadi negatif 3. Simple lah. Jangan tukar Jangan tukar simbol. Okay, now kita akan dapat X lebih besar sama dengan negatif 5. Senang. Alright. Now we go to the next one. Ada lagi. Okay, ada lagi. Saya bagi lagi satu. 2X tolak 1 kurang dari 3. Okay, 2X tolak 1 kurang dari 3. Sekarang kita nak cari X tau. Pindah siapa dulu? Yang ini pindah sebelah. So, jadi 2X kurang daripada 3. Negatif pindah sebelah become plus 1. So, kita akan dapat 2X kurang dari 4X. Yang ini pindah sebelah. Jadi, bahagi 2. Jangan tukar apa-apa jangan tukar simbol. So, kita dapat jawapan ni. Okay, so sekarang kamu nampak dah yang ni. Okay, sekarang tengok. Ada 2 ketaksamaan linear. So, you got 2 linear inequalities. 2, ada 2. Now, what I'm going to do is, dia suruh kamu selesaikan. They ask you to do what? They ask you to do this. Selesaikan. You need to solve. Okay, so this one you need to solve macam ni saya tunjukkan korang. Kalau boleh hafal lah, saya bagi kamu tips untuk hafal je. Yang ni dengan ni, nampak tak huruf dia huruf apa? Huruf apa kat sini? Cuba tengok. Huruf X kan? So, kita akan letak dia kat tengah. We put them in the center. X letak tengah. Hafal. Letak less than. Hafal ini. Kalau ada 2 macam ni, selalunya kan, dia 90% of the question will be like this. Less than. Okay, so apa yang saya nak kamu buat? Yang belah sini, this part here,
letak yang lebih kecil. Yang kat sini letak nombor yang lebih besar. Okey, nombor mana yang lebih kecil? Negative 5 ke 2 lebih kecil? Negative 5 lebih kecil. Negative 5 lebih kecil. So, negative 5. 2 letak sini. Nampak? Okey, sekarang cuba korang tengok lagi. Ada lagi satu ni. Tengok ni, negative 5 ada equals. Nampak? Ada equals. Negative 5 ada equals kan? So, apa you kena buat? Kalau negative 5 ni ada equals, yang negative 5 kat sini pun letaklah equals. Jawapan dia ini. This one. This is your answer. Okay, this is your answer. Got one of you actually written that ada satu jawapan korang salah Okay, korang tak boleh tulis terbalik Jangan tulis terbalik. Jangan. No, cannot. Kenapa? Sebab it must be from the small to big. Kecil ke besar? Kecil ke besar? Okey, ada orang tak faham ini. Okey, kita buat je lagi. Tak apa. Matematik ni tak faham is okey. Lagi 2-3 kali faham Okey, cikgu bagi tau. Tengok tau. Kita bagi ni. Y lebih besar daripada negatif 2. Y lebih kecil sama dengan 3. Okey, sekarang kamu dah buat jalan kerja dah buat. Sekarang saya nak kamu selesaikan dua ni, kita gabung. So you combine. Okey, tengok siapa yang letak dekat Y. Y letak tengah. Y letak tengah. Lepas tu letak less than. Always remember, always put less than. Lepas tu letak kat sini nombor apa? Nombor yang kecil. Which one is kecil? Negative 2. Which one is besar? 3. Siapa yang ada sama dengan? Sama dengan 3 yang sama dengan. Letak 3 sama dengan. Settle. Boleh? Okay. Next one. Ada lagi. Kat bawah lah. Okay, cikgu contoh dekat bawah Okay, kita kena pandai gabungkan dulu. Kalau tak nanti susah. Okay, kita gabungkan yang ni. X lebih besar sama dengan 2. Y kurang daripada 5. Apa you buat tadi? Y pula. Kita tukar jadi X Kena huruf sama. X gabung jadi X kat tengah. Kita nak gabung tau. Letak less than. Nampak? Letakkan nombor yang kecil kat sini. 2 dengan 5 siapa kecil? 2. Letak 2. 5 letak sini. Siapa ada sama dengan? 2. So letak sini. Boleh? Now those of you who said tak faham, now you faham dah kan? Alright. So now kita tengok lagi sekali. Kita buat soalan yang tadi. Okay. Kita buat balik soalan yang tadi sekejap. Ataupun cikgu bagi you a new question. Tengok ada new question. Okay. Give you a new question. Kita tengok kat sini. X tolak bahagi 2 tambah 1 lebih besar negatif 2. Boleh Okay. Ingat tak saya ada bagi tahu? Korang semua okay? Alright. So kita tengok yang ni. Macam mana nak hapuskan 2? You remember how to hapuskan 2? How to hapuskan 2? Tadi saya baru ajar. Darab 2. Boleh potong. So I terus dapat X tambah 1 darab 2. 2 lebih besar. Negatif 2 darab 2. Negatif 4. Okay? Dah. Sekarang kita nak dapatkan X. Pindahkan ke sebelah. X ialah negatif 4. Yang ni pindah sebelah tolak 2. So X lebih besar negatif 6. Now we go to the next one. Ada lagi satu diberi kat tepi. X tambah 1 kurang daripada negatif 2. Nak carikan X. What do you do? Pindah sebelah.
So, you akan dapat negatif 2 tolak 1. So, you akan dapat X kurang dari negatif 3. Okay, sekarang korang nampak 2 ni. Okay, gabungkan. What do you get? X kat tengah. Lepas tu buat lebih besar ke lebih kecil? Yes, lebih kecil, lebih kecil. Negatif 6 kat sini, negatif 3 kat sini. Ada siapa yang ada sama dengan tak? Tak ada pun. So, ini jawapan yang kita nak selesaikan. Okay, this is the question yang ask you to selesaikan. Okay, ada lagi tahu satu soalan dia kata, dia suruh kamu cari nilai-nilai untuk X. Apakah nilai-nilai untuk X? What is the nilai X? Korang tengok kat sini. Yang ni negatif 6. Yang ni negatif 3. Kalau tak tahu, kamu tengok orang punya garis nombor. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Betul? Okay, so dekat sini, apakah nombor di antara negatif 6 dengan negatif 3? So, negatif 6, negatif 3 kat sini kan? Apakah nombor-nombor dia? Okay, so saya tulis je lah. Tak apa, saya tulis. Oh, negatif 6 sampai negatif 3 kita tulis je. Tulis je lah. Tak apa. Tulis je. Tulis. Okay, sekarang kamu tengok. Yang ini ada equals tak? Ada equals? Tak ada lah equals. Dia tak ada equals. Kalau tak ada equals, janganlah ambil. Yang ni ada equals tak? Alamak, tak ada equals lah. Tak ada sama dengan. Janganlah ambil ni. So, jawapan dia ialah apa? X ialah negatif 5, negatif 4. Ni jawapan dia. Okay, itu jawapan dia. Okay, so dekat sini now. Kita tengok the next one yang cikgu nak. Kita nak tengok timing dulu. Alright, kita ada tinggal lagi 10 minit Okay, so cikgu nak buat explanation bila kita nak tukar simbol. Okay, bila kita nak tukar simbol, nak? Okay, ada orang tanya ni form 1 ke ni? Ya, ini form 1 dah belajar. Tapi korang, this one is in SPM paper 1. You all will be shocked. Yes, SPM paper 1. Cari nilai-nilai X. Korang jangan tak tahu ni. Okay? Okay, boleh So, this one here done already. Cikgu nak buat the next part. Bila kamu nak tukar simbol? Korang jangan terlupa. Okay, ada yang macam SPM student. Korang macam, alamak, kita belajar form 1. Korang, SPM, dia dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tau. Tingkatan 1 banyak keluar di kertas 1. Okay, tingkatan 2 ada di kertas 1 SPM dan kertas 2. Tingkatan 3 ada di kertas 1 dan kertas 2. Korang jangan terkejut ni, kena tahu dah. Yang ini kertas 1 ada, kertas 2 pun of course lah. Tingkatan 5, kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. Kau tengok ni, nak dapatkan A, mestilah tahu. All your basic kena tahu. Lepas tu baru yang form 4, form 5. Okay, ada yang kata, teacher, kalau saya fokus kepada form 4 dengan form 5 sahaja, boleh dapat A tak? Nak dapat A tu susah. Mungkin C atau B. Ataupun C. Okay? So, I will suggest, if you want to get A, make sure all you have to know. Tapi, no need to belajar like so hard for all. You can know what's, actually ada topik-topik yang mesti akan keluar. Okay? Alright. Korang, ada orang kata yang form 5 belajar longitude, latitude. Tak ada lah, diorang dah tak belajar. The bumi sebagai sfera sudah dikeluarkan daripada subjek KSSM. No more. Okay, no more. Okay, ada yang tanya, teacher, why don't you do free tuition like this? Ada. Untuk bulan Ogos, jangan miss it You go to my IG, go to highlights. Go to highlights. Then you can see. Don't miss it. I won't do any more like this, okay? So only for August this month. Alright, so now we go to the next one. Kita nak habiskan. Sekarang, saya nak korang fokus kat sini. Bila nak tukar simbol?
Ini ramai yang tak tahu. Okay, bila nak tukar simbol? Okay, when you want to change the symbol. So I show you there's a few parts. Okay, number one. Remember tadi saya ada kata negatif X. Kalau lebih besar dengan negatif 3, korang buat apa? Tadi saya kata, siapa yang ada dari tadi? Dari tadi kalau korang ada, apa cikgu kata? Yang negatif X dengan negatif 3 tu boleh buat apa dengan negatif tu? Very good. Yang ada dengan saya sejak tadi tu bagus. Potong je kan? Okay, bila you potong, ini kan, kena careful. Kena sangat bahaya. Sebab yang ini, you kena tukar. Tolong, kena tukar. Yes, tukar. Please jangan pergi potong and then tak tukar simbol dapat kosong. Okay, tukar simbol macam ni. Nombor yang kedua, bila nak tukar simbol lagi? Negatif Y kurang sama dengan 4. Tengok sendiri. Okay. Now kita nak tengok how you want to get the Y. Macam mana nak dapatkan Y sahaja? Yang negatif tu pergi mana? Negatif tu pergi mana? Pindah bagi dia. So dia jadi apa? Dia jadi negatif 4. Kalau you buat macam tu, tolonglah ubah simbol korang. Ubah simbol. Jangan lupa nak dapat kosong nanti. Okay, tukar simbol. Boleh? Okay, nombor yang ketiga. Ada lagi yang nak tukar simbol. Okay, nombor yang ketiga kalau nak tukar simbol number 3. Contoh cikgu kata yang ni dah buat tadi dapat negatif 3 and then lebih besar dengan X. Apa hal dengan soalan ni? Suddenly X kat belah kanan. Suppose X kat belah mana X supposed to be where? X supposed to be where? X supposed to be kat sini. Kenapa kat situ? Terbalikkan. Pindahkan dia. So, korang kena buat apa dengan simbol dia? Tukar simbol. Tukar simbol. Jangan lupa tukar simbol. Okay, dah ada lagi 2 lah. Lepas tu dah habis dah. Ada lagi 2 je. Ada lagi kertas. Tak ada kertas dah. Kejap. Jangan ambil kertas lagi. Lagi 1 kertas je cukup. Nak habis dah kelas ni. Kejap. Dengar this one. Penting sangat this last part. Bila nak tukar simbol Bila nak tukar simbol. Hari ni relax je ajar. Tak ada stress. Okay, don't stress. Just receive whatever information that I give to you today. Alright. Siapa yang nak screenshot? Tak apa. Nanti cikgu akan save live ini. I will try to post it up on YouTube or something. Okay. So, bila nak tukar simbol? Okay. Nombor yang keempat. Bila nak tukar Tengok tau. Negatif 2X lebih besar dengan 4. Okay. Ni. You nak cari apa kat sini? You nak cari X kan? Okay, so what you have to do? Negatif 2 pindah sebelah jadi apa korang? Janganlah salah. Ini darab ni. Kawin, darab. Pindah sebelah jadi apa? Jadi, bahagi negatif 2. Nampak? So, ini X kan? Okay, korang nampak apa kat sini? Can you see? What is this? Yang ni per ni apa? Per ni ialah bahagi nombor negatif. Korang nampak tak dia tulis negatif 2? Dia bahagi nombor negatif. Kalau bahagi nombor negatif, ladies and gentlemen, what you have to do? Tukar dia. Yes, tukar dia. Okay, jangan tak tukar. Habis. So, dapat jawapan negatif 2. Okay, ini jawapan dia. So, ingat, kalau you bahagi nombor negatif, you kena buat apa? Tukar dia. Okay, bagi tukar dia. Okay, tukar X dia. So, siapa X ni yang tak bagus ni, tukar dia. Okay, last one. Now, kita tengok yang ni pula. Kalau X per 2 kurang dari 6. Saya letak ni negatif, okay?
Okay, sekarang saya nak cari X. Kalau nak cari X, apa you buat dengan negatif 2 ni? What do you do with the negatif 2? Yang ni bahagi. Pindah sebelah jadi apa? Darab, very good. So, 6 darab negatif 2 kan? So, you nampak tak dekat sini? Saya buat apa ni? Saya darab nombor apa? Nombor negatif. Saya darab nombor negatif. Korang kalau darab nombor negatif, kena tukar dia. Tukar dia. So, your answer is X lebih besar dengan negatif 12. Dapat jawapan. Okay, so tengok cara-cara kamu nak tukar-tukar dia. I dah bagi korang 5. 5. Okay, kalau tak nampak. Ni first 1, 2, 3. Kena tukar. Okay. Yang ini lagi 2. Yang bila you kena tukar. Okay, korang fokus kat sini. Ada orang tanya, cikgu kalau positif macam mana? Korang, apa saya tulis kat sini? What did I write here? Only nombor negatif je tukar. Nombor negatif je tukar. Kalau dia bahagi ke darab ke nombor negatif, you tukar. 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 Kalau dia bukan, janganlah tukar. Contoh kan? Contoh, kalau dia bagi macam ni. Y, okay, 2 lebih besar dengan 4. Contoh, yang ni Y. Pindah sebelah jadi 4 bahagi 2. Ini nombor apa ni korang? Bagi tahu saya, ini nombor apa ni? Positif ke negatif? Yang ni positif ni. Nombor positif 2 ni. Jangan tukar. Jangan tukar. Tukar habis. Salah lagi sekali. Mana ada tukar? Jangan tukar. So, bila you nak tukar? Bila you tukar, bila dia bahagi nombor negatif. Wow, today I talk very slow. Okay, so that you all can understand. So, I hope everybody can understand. Now what time? Yes. Now is exactly 6 o'clock. Alright, so everybody okay tak? Okay, thank you so much for listening korang. I really appreciate. So, korang kalau nak join free class cikgu bulan Ogos ni, kena tengok apa? Bagi tahu cikgu dalam chat, kena tengok apa? Kalau live untuk macam ni tak ada dah. Sebab kita ni hashtag kelas tambahan ya. So, kalau kita nak free online class untuk cikgu bulan Ogos ini, you can go where? To my IG highlights, okay? Tengok IG highlight Cikgu Debbie. Mana ada Cikgu Debbie orang lain? Cikgu Debbie je. Satu di Malaysia. Tak adalah. The only Cikgu Debbie nama. Okay, so can find there. I love you guys. And thank you so much. So this is hashtag apa? Kelas tambahan. Thank you to TikTok for all this. And bye. Bye guys. Ta-da. How do I off this? Okay, let me try. Cikgu ni pun bukan selalu buat live kat sini. Okay. And now, bye guys.